Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Bersua kembali kita dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini, sekali lagi murid-murid bersama dengan Cikgu Siti Fauziah binti Nur atau Cikgu Siti G, Guru Pendidikan Seni Visual dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Pada slot kali ini, Cikgu akan mengajar kamu pendidikan seni visual tingkatan 2 dalam bidang seni halus iaitu tajuk seni cetakan. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan tentang 3 aspek penting iaitu definisi cetakan, sejarah dan teknik dalam cetakan. Okey, sebelum kita mendalami tentang seni cetakan, cikgu akan terangkan secara umumnya maksud cetakan iaitu suatu benda yang meninggalkan kesan atau bekas imej di atas permukaan seperti bekas tapak kaki yang ditinggalkan atas pasir. Setiap kaedah cetakan akan menghasilkan pelbagai cetakan yang berbeza. Ini kerana perbezaan kaedah cetakan terletak pada bahan yang digunakan. Itulah secara ringkas tentang cetakan. Cikgu harap kamu semua bersedia dan fokus apa yang akan cikgu sampaikan kerana di akhir pembelajaran cikgu, kamu akan dapat menjelaskan definisi cetakan, memerihalkan perkembangan sejarah seni cetakan dari aspek pelukis dan karya cetakan, menerangkan konsep seni cetakan dan menjelaskan kaedah dan teknik seni cetakan. Baiklah, sekarang kita lihat apakah definisi cetakan. Sebagaimana yang cikgu sebutkan tadi, cetakan merupakan proses menghasilkan kesan imej permukaan perantara melalui terapan blok atau plat yang disapu dakwat cetak ke atas kertas, kain atau bahan yang lain. Selain itu, blok cetakan yang sama dapat menghasilkan beberapa keping karya yang serupa. Sekarang, kita lihat pula sejarah cetakan di Malaysia. Di Malaysia, sejarah cetakan terbahagi kepada 2, iaitu era sebelum merdeka dan selepas merdeka. Kita lihat dulu sejarah cetakan sebelum merdeka. Sebelum merdeka, perkembangan seni cetakan tidak serancak seperti catan yang banyak dihasilkan karyanya. Seni cetakan tempatan bermula pada akhir tahun 1940-an di Singapura oleh pelukis-pelukis Akademi Nanyang. Seni cetakan pada era itu bertemakan kemasyarakatan dan menggunakan kaedah cetakan potongan kayu. Di sebelah, antara contoh karya seni cetakan di sebelah karya cetakan sebelum merdeka iaitu yang bertajuk United pada tahun 1954 oleh Tan Chi Chi yang dihasilkan dengan menggunakan blok kayu. Manakala di sebelah sana ialah cetakan Laino yang bertajuk Kingfisher 1951 oleh Teh Hui Kiat. Selepas merdeka, ramai pelukis tempatan yang melanjutkan pengajian ke luar negara. Setelah kembali ke tanah air, kebanyakan mereka memberi sumbangan dalam seni cetakan tanah air. Antaranya ialah Long Tien Shih, Abdul Latif Mohidin, Ahmad Khalid Yusof dan juga Li Jufa. Cetakan berkembang sekitar tahun 1960 dengan wujudnya institusi yang menawarkan bidang cetakan. Antaranya ialah
Specialist Teachers Training Institute SSTI pada tahun 1960. Manakala Jabatan Seni Halus ITM ataupun kini telah dikenali dengan nama UITM, USM dan juga Institut Seni Lukis Negara yang banyak menawarkan bidang seni cetakan. Antara pelukis cetakan kelahiran SSTI ialah Tiu Tembeng dan juga Ahmad Khalid Yusof. Sejarah seni cetakan selepas merdeka lagi iaitu era kontemporari yang mana bermula pada tahun 1980-an daripada seni cetakan konvensional kepada digital. Antara pengkaryanya ialah Ismail Zain dengan tajuk Digital Collage pada tahun 1988 dan Ponirin Amin dengan karya surah yang menggunakan teknologi komputer pada tahun 1991. Manakala Virtual Reality 1993 pula oleh Bahaman Hashim. Seni cetakan terus diberi nafas baru dengan penerokaan karya cetakan 3 dimensi iaitu oleh Johari Said iaitu bertajuk Seniman yang Dilupakan pada tahun 1996. Manakala siri pameran juga telah diadakan seperti pameran Gurisan Asid Pelukis Atelier 17 Paris di Galeri Samad pada tahun 1968 dan pameran cetakan antarabangsa Pulau Pinang atau PIPE 2010. Manakala antara pihak yang terlibat dalam penganjuran pameran seni cetakan ialah Lembaga Seni Visual Negara, Galeri Petronas dan Persatuan Pelukis Malaysia. Di sebelah menunjukkan tokoh dan karya seni cetakan selepas merdeka. Kita lihat tokoh karya pelukis oleh Li Jufa iaitu bertajuk Romance of Country Life 1968 hasil daripada potongan kayu. Manakala di sebelahnya oleh Johari Said yang bertajuk Susanna Sherry's Delight tahun 1990 iaitu gaya cetakan 3 dimensi hasil daripada potongan kayu yang disusun-susun. Seterusnya, satu lagi hasil karya selepas merdeka oleh Ponirin Amin iaitu bertajuk Dalam Sinar Matamu pada tahun 1978 yang menggunakan kaedah sutra saring. Untuk mengetahui lebih ramai lagi tokoh-tokoh seni cetakan, kamu boleh mengimbas QR code di sebelah. Seni cetakan juga menggunakan bahasa seni visual yang mana telah kamu pelajari semasa tingkatan 1 iaitu garisan, jalinan, kepelbagaian, kesatuan, harmoni dan juga kontra. Namun demikian, prinsip dalam seni cetakan konvensional merujuk kepada piawaian yang diguna pakai untuk menentukan sama ada karya seni cetakan tersebut asli atau reproduksi. Karya cetakan dianggap asli dan berkualiti jika ditulis nama pengkarya dan tahun, nombor siri cetakan dan juga jumlah edisi. Tajuk karya yang dihasilkan juga mesti dilampirkan sekali. Menurut Alessia Tala 2009, konsep seni cetakan asli 2 dimensi ialah frame and hung on the wall behind glass yang difahami oleh karyawan seni cetak. Prinsip dan konsep cetakan konvensional terdiri daripada nombor siri dan juga jumlah edisi di sebelah kiri, manakala di sebelah tengah ialah tajuk karya dan akhir sekali
di sebelah kanan merupakan nama pangkarya dan juga tahun yang dibuat cetakan. Okey, terdapat 5 definisi piawaian seni cetakan asli. Antaranya ialah menulis archive proof ataupun AP pada setiap karya. Yang kedua, karya mesti ditandatangani oleh pelukis, jumlah kesemua edisi dan nombor siri cetakan. Yang ketiga, setiap blok yang diguna perlu ditanda atau diguris untuk menandakan edisi cetakan. Yang keempat, pengkarya sendiri yang menyediakan plat asal cetakan. Dan akhir sekali yang kelima, sesebuah reproduksi dianggap cetakan asli jika sangat berkualiti dan pengkarya bersetuju untuk menurunkan tanda tangannya. Okey, kita lihat pula beberapa kaedah dan teknik dalam menghasilkan karya seni cetakan. Antaranya ialah kaedah timbulan ataupun relief, kaedah yang kedua benaman ataupun intaglio, kaedah yang ketiga permukaan ataupun planografi dan kaedah yang keempat kaedah sutra saring ataupun serigrafi. Perbezaan kaedah dalam seni cetakan terletak pada bahan yang digunakan. Kita lihat seterusnya. Okey. Kita lihat satu persatu teknik dalam seni cetakan. Kaedah yang pertama ialah kaedah timbulan ataupun relief yang mana dihasilkan dengan cara dakwat digelekkan ke atas permukaan tapak cetak dan bukan ke dalam alur tulisan. Kaedah ini merupakan kaedah tertua dalam seni cetakan. Sebagaimana yang anda lihat, terdapatnya penggelek, dakwat cetak dan juga blok kayu. Kesan daripada kaedah ini ialah hasil imej berdasarkan kesan garisan di atas permukaan blok atau plat yang terlebih dahulu disapu dakwat ataupun pewarna seperti yang ada dalam contoh di sebelah. Kaedah yang kedua ialah kaedah benaman ataupun intaglio yang mana kaedah ini ialah mengukir pada plat logam atau kayu. Dakwat cetak diletakkan di dalam alur tulisan dan dicetak menggunakan pemampat atau penggelek. Kesan daripada kaedah ini ialah imej terhasil berdasarkan garisan di dalam blok ataupun plat. Teknik yang digunakan ialah garisan asid, tulisan, aquatin dan juga mesotin. Gambar tersebut menunjukkan antara contoh-contoh cetakan benaman. Kaedah yang ketiga ialah kaedah planografi. Kaedah ini berdasarkan teknik iaitu sifat penolakan minyak dan air. Biasanya blok batu kapur digunakan sebagai blok persembahan imej. Kaedah ini juga dikenali sebagai cetakan litografi, iaitu cetakan seni yang hampir sama dan kelihatan seolah-olah lukisan
pensel sebagaimana contoh di sebelah. Dan akhir sekali, cetakan kaedah saring sutera. Kain sutera diregangkan ke atas pemidang dan imejnya terhasil melalui keratan kertas akhbar ataupun foto emulsion. Sekuji digunakan untuk menyapu dakwat warna pada permukaan kertas ataupun kain. Kaedah ini juga dikenali sebagai cetakan serigrafi ataupun cetakan stensil yang mana menggunakan kain sutera ataupun organdi yang diregangkan pada kayu pemidang. Imejnya terhasil melalui keratan kertas akhbar ataupun newsprint, profilm atau foto emulsion. Contoh adalah sebagaimana di sebelah. Okey, cikgu harap semua pelajar telah memahami dan dapat menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya seni cetakan pada kali ini. Untuk eksplorasi dan ekspresi seni, kita akan berjumpa lagi dalam rancangan akan datang. Sekian, terima kasih.